Dah ke? Hai, bersama saya Elisa dan kita akan terjah dan menjejaki 12 pelukis kartun dan komik yang telah berjaya di negeri Perak. Dan untuk episod kali ini, kita akan bersama dengan kartunis Jekyll. Muah koma. Selain Jekyll, beliau juga dikenali dengan nama kartunis Yo. So, memang orang Perak lah ni. Kini beliau telah mempunyai syarikat produksi animasi sendiri dan merupakan seorang pensyarah di Aswara. Kali ini kita ke rumah kartun dan komik Malaysia di Kuala Lumpur untuk bersama dengan kartunis Jekyll yang berasal daripada Ibu Perak ini. Muah kita! Okey, kalau ikutkan saya start melukis awal lagi. Darjah 1, darjah 2 macam tu dah start melukis. Masa tu banyak tengok majalah gila-gila lah. Dan yang saya ingat masa saya darjah 3, saya darjah 2 macam tu saya start mula tiru kartunis Kerengga, Abang Kerengga. Saya suka stroke dia. So saya tiru dia masa saya darjah 2. Kemudian masa saya darjah 5, saya darjah 4 macam tu saya mula minat dengan kartunis Ujang. Aku Budak Minang apa semua tu. Sampailah Cik Lee semua masuk, Kulat masuk. Kemudian saya betul-betul serius melukis masa saya tingkatan 4, pendedahan daripada majalah fantasi. Cikgu saya yang belikan majalah tu, perkenalkan pada saya. So daripada majalah fantasi tu saya mula ikut lukisan dalam tu, buat format komik, cuba hantar ke fantasi, kena reject 3 kali. Kemudian baru dapat format yang betul. Saya disuruh belajar dengan seorang lagi penyumbang pada majalah fantasi. Saya punya idola masa tu, Ahmad Kamil Sabri. Sekarang ni dikenali sebagai kartunis Edis. Dia duduk kat Kuala Kangsar masa tu. So saya pergi Kuala Kangsar belajar dengan dia. Jadi dia lah didik saya. So komik saya pertama yang diterbitkan masa tu saya tingkatan 4. Saya umur 16 tahun. Itulah kira mula-mula sekali komik saya diterbitkan dan menjadi freelancer secara profesional. Okey, nama kalau ikut daripada awal dekat majalah fantasi saya gunakan nama betul saya, Zahrin. Kemudian masa saya selepas habis sekolah saya masuk dekat Gila-Gila, saya diberi nama Yop sebab saya orang Perak. Nama tu diberi oleh editor saya, Lim Anor, orang Perak juga. So kat situ dekat Gila-Gila saya diberi nama gelaran Yop, yang mana sebenarnya untuk saya bukan telah kata tak kena, boleh kata semua orang Perak kita panggil Yop kan. Itu bukan nama yang saya pilih lah kan. Dan selepas tu bila saya dah mula berkarya dekat Gempak masa tu, baru saya pakai nama Jekyll sekarang ni, Jekyll. Dan kenapa saya pilih nama tu, saya rasa dia lebih pada design tulisan nama tu. Tu yang saya pakai, tak ada spesifik kenapa saya pilih, saya just pilih. Kalau ikutkan seingat saya pun tak ingat, cuma bapak saya pernah kongsi report kad saya masa saya darjah 4. Masa saya darjah 4 tu, dekat report kad tu cikgu ada tulisan cita-cita nombor 1, 2, 3. Masa tu cita-cita nombor 1 memang kartunis. Maksudnya saya darjah 4 pun memang saya dah rasa memang nak jadi kartunis lah masa tu. Tapi saya pun tak apa ingat sampai bapak saya tunjuk balik report kad tu. Kemudiannya macam saya bagi tahu tadi, saya start mula berkarya masa saya tingkatan 4, belajar dengan kartunis Edis. Dan selepas tu lah saya nampak macam ada jalan dan ruang untuk saya meneruskan menjadi kartunis. Dan pada masa tu pun sebenarnya bukanlah saya spesifik nak jadi kartunis dekat satu tempat tu. Saya memang nak berkerjaya sebagai orang yang melukis, itu je. Dan masa saya tingkatan 5, masa tu
masa saya awal tingkatan 5 masa tu, Karisma Pictures Name Rahat, company yang sama terbitkan majalah Ujang masa tu. Company Ujang baru keluarkan majalah dan dia orang mencari animator masa tu. Masa tu kami tak tahu pun animator tu apa dia. Kami budak kampung dan boleh kata masa tu pekerjaan animator tak pernah wujud lagi dalam Malaysia. Ni dia ada umum dekat surat khabar, mengatakan siapa yang boleh lukis, siapa yang ada bakat melukis boleh datang interview dekat Schwen Hotel Ipoh. So saya pergilah. Masa tu saya sekolah lagi, so cikgu saya teman kan, pergi rupanya interview kerja animator. Dan bila dia tanya saya ni sekarang buat apa, baru habis belajar ke apa semua, saya cakap tengah belajar kan. So memang tak boleh kerja kan. Dia suruh habis belajar dulu baru kerja. So memang daripada awal lah kan, saya memang minat untuk bekerjaya dalam bidang kartun ni. Kalau ikut daripada awal lah, inspirasi sebenarnya saya dididik oleh pakcik saya. Pakcik saya pun dia boleh melukis lah. Kira dekat kampung dia paling teruk lukis. So dia lah boleh kata orang paling awal sekali yang ajar saya teknik melukis yang betul. Saya panggil dia Pandak Mat, pakcik saya. So start pada situ dia saya belajar teknik melukis dengan betul ikut dia. Kemudian kami memang peminat majalah gila-gila. Yang boleh kata banyak sumber daripada gila-gila tu, macam saya beritahu tadi, saya minat kartunis Kerengga pada masa tu. Lepas tu saya minat kartunis Ujang, saya minat kartunis Cik Lee. Boleh kata itu semua adalah idola-idola saya dan menjadi sumber inspirasi. Kemudian pada masa tu zaman di mana internet masih tidak wujud kan, pada masa tu banyak data luar datang daripada majalah fantasi, data tentang art. Saya tahu tentang fakulti seni lukis dan seni reka di UiTM. Sebenarnya pertama sekali saya tahu melalui fantasi. Saya tahu tentang artis-artis luar pun melalui fantasi. Saya tahu tentang komik-komik luar seperti Salman Bisri apa semua pun sebenarnya melalui fantasi. Boleh kata artikel-artikel yang terdapat dalam majalah fantasi dan juga karya-karya di dalam majalah fantasi pada masa tu boleh kata menjadi sumber inspirasi saya. Dan saya bertuah kerana kebanyakan pada kartunis tu sekarang, pelukis dan kartunis tu sekarang menjadi kawan saya. Macam saya beritahu sebelum ni, saya start as a freelancer, kira pelukis tamu semasa saya tingkatan 4 untuk majalah fantasi pada masa tu. Kemudian masa saya habis sekolah, saya dapat tawaran ke UiTM Shah Alam. Pada masa tu UiTM belum U lagi, baru ITM. Dan disebabkan atas kekangan kewangan, jadi saya stop belajar dan saya terus bekerja. Masa tu saya mendapat offer daripada Encik Jaafar Taib sendiri untuk bekerja di bawah syarikat yang beliau miliki lah. Pada masa tu dia mempunyai beberapa syarikat kan, antaranya Illustrator House. Saya dihantar ke situ untuk training, dan dekat Illustrator House tu boleh kata produce komik, illustration yang mana kira jilid-jilid sang kancil yang Cik Jaafar Taib buat tu, kami ada backup dekat situ untuk buat traffic, untuk buat apa. Kemudian juga pada masa tu adalah di mana musim untuk menghasilkan buku teks buku teks bersih baru. So banyak syarikat-syarikat termasuk syarikat edisi sistem yang dimiliki oleh Jaafar Taib pada masa tu terlibat dengan projek buku teks. Jadinya saya diserapkan untuk sebagai salah seorang ilustrator di buku teks. Dan pada masa itulah kita belajar memang kena drill kan, untuk siapkan kerja ikut deadline dan kerja tu melambak, dan perlu serve apa requirement yang diperlukan. Selepas pada tu baru saya totally diserapkan ke dalam Creative Enterprise, majalah gila-gila. Dan kat situ yang mula-mula saya diberi nama Yop pada masa tu. Dan juga kalau ikut pada masa tu, saya juga kena melakukan kerja-kerja lain, contohnya Color, yang sekarang ni dikenali sebagai colorist lah kan. Dan selepas pada tu saya bertapa sekejap kan. Saya bertapa 2 tahun, saya buat kerja lain dan saya kerja saham. Lepas tu saya kembali menghasilkan komik untuk majalah Gempak.
Lepas tu saya hasilkan komik solo saya, komik independent saya, Chatters 2 isu. Kemudian saya di offer oleh Moy Publication pada masa tu, dan Moy Publication pada masa tu mempunyai 3 majalah. Mereka nak build up majalah baru, majalah Blur Selamanya. So saya dimasukkan dekat dalam Blur Selamanya, dan saya terus berkarya di Blur Selamanya. Dan di situlah saya meneruskan kerjaya saya, buat nama kat situ, Salim Merchandising. Selama 9 tahun saya bekerja kat situ. Kemudian saya berhenti, dan sekarang saya menubuhkan syarikat saya sendiri, JK Studio Senang Berhad, yang mana terlibat dengan banyak-banyak kerja animasi tempatan dan juga luar negeri. Dan kami tengah mengusahakan siri animasi kami yang terbaru, Hurairah. So itu boleh kata the current project yang ada kan. Dan sebagai kartunis, apa yang saya tekankan dalam walaupun sekarang dia terlibat dengan animasi, tapi sebagai kartunis kami lebih tekankan animasi 2D, sebab dia masih mengekalkan lukisan. Dan juga personal side, saya sendiri suka 2D, dan saya mahu lihat lebih ramai strok-strok kartunis tempatan dianimasikan. Okey, dan juga selain pada menjalankan syarikat saya sendiri, saya juga sekarang mengajar di Aswara. Tujuan saya melibatkan diri dalam pendidikan ni adalah untuk mencari bakat baru, dan juga untuk memberi pendedahan kepada generasi baru tentang hidup di dalam industri kan, apa yang kita perlukan dalam industri kan. Kami kalau boleh mahukan pelapis-pelapis yang berkualiti, dan juga boleh menyumbang besar kepada industri. Pandangan saya, kalau ikut industri ini sebenarnya sangat-sangat berkembang dalam platform yang baru. Kalau tengok contohnya macam sekarang ni, kita baru-baru ni dilanda oleh pandemik COVID kan, even sebenarnya sampai hari ni pun. So ada banyak industri yang terjejas. Cuma penglibatan kartun komik dalam menyampaikan sesuatu mesej, memberi pendedahan, public service announcement, sangat-sangat diperlukan oleh badan-badan kerajaan. Dan juga ini sekaligus membuka peluang kepada syarikat-syarikat kreatif untuk menjana pendapatan, dan juga meneruskan membuka peluang pekerjaan kepada orang ramai yang terlibat dalam industri kreatif. Okey, kalau ikutkan sekarang ni pun cara ada banyak cara baru untuk kartunis dan juga pelukis menjana pendapatan. Macam kalau zaman saya dulu, kita cari majalah yang besar, kita cari publisher yang besar, kita cari surat khabar, kerana itulah mainstream yang untuk orang baca, dan kita boleh menjana pendapatan yang tinggi daripada ruang tu. Sekarang ni ada banyak platform lain, yang mana saya pun bila saya dengan student, kami try explore, kami try to develop, dan saya ada involve sekali buat. Contohnya macam platform Fiverr, kita boleh dapat job daripada orang-orang di seluruh dunia kan. Dan juga bayaran yang diorang bayar tu mengikut USD. So untuk kita, negara Malaysia ni, bayaran tu boleh kata tinggi berbandingan bayaran yang biasa kita dapat dalam Malaysia. Itu antara platform yang saya nampak berkembang elok lah untuk pelukis dan pegiat komik yang ada dalam Malaysia. Kita perlu try berbagai platform, yang mana sebenarnya medium dia tetap sama. Medium dia adalah tetap kartun. Cuma platform dia, sama ada benda tu printed on comic, atau benda tu go comic digital, atau benda tu akan pergi kepada sampai animasi. Itu the way kita present benda tu yang berbeza kan. The method is still kartun. So saya nampak industri ni sebenarnya sangat-sangat berkembang tinggi. Okey, itu dia cerita tentang kartunis Jekyll yang popular dengan komik Chatters.
kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Dah ketut.